Nabi SAW setiap hari beristighfar dan Nabi tidak ada dosa. Kenapa Nabi istighfar juga? Kata para ulama, nak ajar kepada umat dia. Aku tak ada dosa pun istighfar. Mu banyak dosa tak mau istighfar. Sombongnya kamu. Tak, gohnya kamu. Aku yang manusia paling afdal pun aku istighfar kepada Allah. Kata Nabi SAW, wallahi, demi Allah, inni la atubu ila Allah. Aku setiap hari akan bertaubat kepada Allah fi kulli yaumin mi'ata marrah. 100 kali. Wa fi riwayatin 70 marrah. 70 kali. Dan jangan risau. Banyak mana pun dosa kita, jangan sampai kita berputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ketika memanggil kepada hamba-Nya yang berbuat dosa, Allah panggil dengan panggilan yang sangat lembut. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ibadi." Katakanlah wahai hamba-Ku. Allah panggil kita dengan apa? Wahai hamba-Ku. Kalau Allah kata wahai hamba Allah, okey dah. Tapi Allah nasab pada diri dia. Wahai hamba-Ku. Jangan lagi jauh. Jangan pergi kat lain. Jangan pergi kat orang lain. Mari kepada aku. Nak pergi mana? Bawa dosa banyak nak pergi mana? Nah, kita pergilah dekat mana-mana sultan ke, mana-mana pembesar ke, siapa orang pun, tak ada satu orang pun yang boleh ampunkan dosa kita. Dan kita akan sentiasa terbeban dengan dosa kita. Maka Allah panggil kita. Katakanlah, wahai hamba-Ku, ya ibadi. Hamba yang mana ni? Hamba yang buat semayang ke? Hamba yang taat ke? Hamba yang mana? Alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hamba yang telah melampaui batas ke atas diri mereka. Yang melampau dah. Dan yang dah buat perkara yang luar biasa. Dosa besar ke, dosa kecil ke, termasuk daripada kalangan orang yang asraf. Yang melampaui batas di atas diri mereka. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat aku. Rahmat aku sentiasa ada untuk kamu, kata Allah dalam hadis Qudsi. Wahai hamba-Ku, kalau kamu datang kepada aku bawa dosa, penuh langit dengan bumi ni. Nah, bumi penuh dengan dosa, langit pun penuh dengan dosa. Mu bawa dosa tu, kata Allah, aku akan datang kepada kamu dengan bilangan yang sama, kuantiti yang sama daripada pengampunan aku. Apa? Daripada pengampunan aku. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kerana Allah boleh ampunkan semua dosa kamu. Tak ada dosa yang tak diampunkan oleh Allah kecuali syirik. Nah, kecuali syirik. Innallaha wa yusyriku bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tak ampunkan dosa syirik dan Allah boleh ampunkan dosa yang lain ikut suka Dia. Kenapa syirik Allah tak ampunkan? Maksudnya di sini tak ampunkan kalau dia tak bertaubat. Tapi dosa selain syirik Allah boleh ampunkan walaupun dia tak bertaubat. Tak bertaubat Allah boleh ampunkan dia. Selagi mana tak syirik. Sebab syirik ni dah keluar daripada iman. Bukan orang beriman dah. Tempat dalam neraka dah. Nak diampunkan buat apa? Ampunkan pun takkan masuk syurga. Sebab tu syirik terkecuali. Tapi syirik ni bukanlah tak diampunkan terus. Diampunkan kalau dia bertaubat. Tapi dosa-dosa yang lain, kalau dia tak bertaubat pun, kalau Allah nak ampunkan dia, Allah boleh ampunkan dia. Mungkin ada satu amalan yang Allah tengok amalan tu molek, Allah ambil amalan tu menjadi sebab dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kisah perempuan di zaman Bani Israel. Nabi ceritakan ada seorang perempuan di zaman Bani Israel yang buat perkara yang tak baik. Perbuatan dia perbuatan yang mungkar, perbuatan yang maksiat, dosa besar. Tapi bila mana dia nampak seekor anjing sedang dahaga, maka dia turun dalam telaga, dia ambil kasut dia, dicedok air, diberi minum, disuap kepada anjing. Tak ada dah amalan lain yang dia buat, hak tu je kebaikan dia buat. Kata Nabi, perempuan ini dimasukkan oleh Allah dalam syurga dan diampunkan dosa dengan sebab perbuatan hak tu. Sebab tu jangan perkecilkan perkara yang baik. Sekecil mana pun perkara taat, jangan kecil. Dah, kita tengok sapah ada dalam masjid. Kita buat biar tak apa, biar orang lain ambil. Kita nampak kecil tu. Boleh jadi kalau kita ambil sapah tu, kita masuk dalam tu sapah, menjadi sebab kita diampunkan dosa semua ni. Macam tadi perempuan tadi. Jangan perkecilkan ketaatan. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kamu memperkecilkan ke satu kebaikan walaupun hanya bermanis muka dengan sahabat kamu. Jumpa kawan tengah naik motor tak, kawan kita jerembung dengan dia. Kita senyum ke dia? Senyum. Senyum saja. Tapi kita nampak perkara tu ibadah, kita buat, boleh jadi sebab kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang kecil.
Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, imam yang agung. Agak-agak kita lah Imam Syafi'i ni, apa amalan dia paling besar sekali? Banyaklah. Dengan tulis kitabnya, dengan buat mazhabnya, dengan dah memberi fatwa ketika umur 15 tahun, Al-Quran khatam, bulan puasa 60 kali, sehari sekali, siang sekali, malam sekali. Banyak amalan Imam Syafi'i. Selepas Imam Syafi'i meninggal, anak murid dia bermimpi. Maka bertanya, wahai Imam Syafi'i, apa yang Allah beri kepada kamu lepasmu meninggal? Katanya, Alhamdulillah, Allah letakkan aku di tempat yang paling mulia, yang paling hebat, dengan nikmat-nikmat yang banyak lah. Katanya, dengan apa Allah ampunkan kamu, wahai Imam Syafi'i? Katanya, suatu hari aku pernah tulis kitab, dan tulis kitab pakai apa? Pakai dakwat. Pakai daun burung tu celup dalam dakwat, tulis lagi, celup dakwat lagi, tulis lagi. Tiba-tiba seekor lalat datang bertenggek di atas mata pen aku, nak hisap daripada dakwat yang aku celup dalam dakwat. Maka aku diamkan tangan aku tak bergerak, supaya lalat boleh hilang dahaga. Katanya, aku diampunkan sebab tu. Hak lain semua Allah tak tengok dah. Bukan kita tak terima, tapi Allah tengok hak kecil tu menjadi sebab dia diampunkan oleh Allah Subhanahu. Ini Imam Syafi'i. Hak amal banyak ni. Dan kita kalau amal hak tak banyak dah, kalau amal tak ada dah, hak kecil-kecil pun kita perkecilkan lagi. Maka kena kita berusaha untuk buat walaupun sekecil-kecil amalan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kamu buat sekecil mana pun kebaikan sebesar darah. Darah ni apa? Sekecil-kecil benda yang ada dalam dunia ni. Tak buka pintu, buka tikar tengah-tengah hari tu nampak habuk yang berterbangan. Sebesar darah. Kita buat kebaikan akan memberi efek atas timbangan nanti. Mizan tu besar. Sebelah mizan sebesar langit dan bumi, timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebesar darah boleh beri efek. Dan kata Nabi, di hari kiamat nanti akan datang seorang yang gemuk. Besar badan dia, samin. Gemuk macam berat. Tiba-tiba letak atas timbangan tak bergerak. Sebab apa? Gemuk isi, tak ada amalan. Makan kuat, amalan tak ada. Dan didatangkan orang kering. Tak ada isi, tinggal tulang je. Tapi letak atas timbangan, berat. Sebab apa? Banyak beramal. Maka kita kena sentiasa membesarkan perbuatan taat.